Di dalam video kali ini saya akan bagi true review berkenaan dengan drone ini, ZLRC SG906 Pro Quadcopter 2020 bersama review berkenaan dengan bateri test dan juga interface application tutorial. So, tunggu sehingga habis ujung video ini. Stay tune. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang rakan-rakan YouTube drone lover seluruh dunia. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua sihat-sihat hendaknya bersama keluarga tercinta. Semoga anda semua terhindar daripada gejala COVID. Saya doakan. Firstly, saya minta maaf banyak-banyak kerana kelewatan saya untuk produce video baru. Lebih sebulan saya tak produce video baru kerana almaklumlah satu dunia sekarang ni sedang dilanda malapetaka coronavirus. Tak terkecuali juga di mana tempat saya tinggal di Malaysia ini. Seperti anda semua, saya juga anak, saya juga suami, saya juga bapa kepada 2 orang kanak-kanak istimewa bagi saya. Bagi saya mereka cukup istimewa. So saya mempunyai masa yang amat terhad, di mana saya terpaksa bekerja juga 5 hari seminggu di waktu coronavirus ini untuk mencari sesuap nasi untuk menyara keluarga saya. Kepada rakan-rakan drone lover di luar sana, di overseas sana, Russia, Britain, Europe dan seluruh dunia yang tak faham di mana saya sedang bercakap dalam bahasa Melayu, jangan takut, saya akan sediakan subtitle in English. Cuba tengok di bawah ni, di bawah video ni saya akan sediakan subtitle untuk memudahkan rakan-rakan drone lover daripada luar Malaysia. So, let's jump to it. Saya akan beri tutorial berkenaan dengan bateri, drone dan juga interface application tutorial. So, jom. Kita ada 2 kaedah, 2 cara untuk menerbangkan drone ini. Pertama, melalui RT, remote transmitter yang dibekalkan bersama-sama dalam package drone, dan juga smartphone, sama ada smartphone iPhone ataupun Android punya smartphone. Untuk mana rakan-rakan drone lover yang tak tahu lagi berkenaan dengan remote transmitter, boleh cek video saya sebelumnya. Saya ada bagi tahu tutorial berkenaan dengan remote transmitter dan juga bagaimana nak menukar propeller dan unboxing video berkenaan dengan drone ini. Cuba cek video saya yang sebelumnya. Tanpa membuang masa lagi, saya tunjukkan dekat anda sedikit berkenaan dengan apa yang ada dekat remote transmitter ni sekali lagi ya. Cara ringkasnya. Okay, bila kita tengok pada remote transmitter, bentuk cantik, dia ada display. Okay, ini adalah button on off. Inilah button untuk take foto, button take video, button speed, return home. Ini adalah untuk letak smartphone. Di bawahnya ini adalah one way take off dan one way landing. Ini adalah untuk headless mode.
Ini adalah untuk kontrol gimbal. Gimbal ke atas dan ke bawah, kamera gimbal. Ini ada dipanggil rocker. Ini ada dipanggil rocker ataupun joystick controller. Okey, di mana rocker yang sebelah kiri dia untuk kontrol ni upward, downward, left and right. Manakala di sebelah sini adalah untuk kontrol forward, backward, towards right, towards left. Sebelum menerbangkan drone, kita akan buka, pastikan ada bunyi klik. Masa kita buka arm propeller, pastikan ada bunyi klik. Anda dengar ya, dia punya bunyi ya. Dan jangan lupa cabut gimbal protector. Pastikan propeller kita kembangkan dulu sebelum nak menerbangkan drone, agar drone boleh naik sekata. Okey, kita akan kembangkan macam ni. Okey, kaedah yang pertama, kita akan terbangkan drone guna remote transmitter. Sambil kita terbangkan drone, okey, kita akan test bateri drone berapa lama boleh tahan. Daripada start take off sampailah habis bateri. Untuk menerbangkan drone dan juga remote transmitter, okey, kita akan set up. First, kita akan onkan remote transmitter. Okay. Selepas kita onkan remote transmitter dan bunyi beeps macam tadi, kita akan onkan drone. Automatic bila remote transmitter dah on dan drone dah on, dia akan pair dan bacaan pada remote transmitter, okey, mode akan jadi 1. Kita letak drone dalam 1 meter daripada ground. Kita akan pusing. Okey, sampai bunyi beep, kita akan pusing horizontal 2 atau 3 kali ataupun 4 kali sampai bunyi beep, sampai lampu begini. Then kita akan buat vertical pusingan clockwise, dua-dua clockwise sampai bunyi beep. Anda dengar bunyi beep tadi? Bermakna drone sudah pair. Drone dengan remote transmitter sudah pair dan pada bacaan remote transmitter akan masuk mode 2. Mode 2 adalah untuk terbang outdoor. Dia akan direct pergi 2. Bermakna drone sudah pair. Mode 1 kita boleh pakai untuk indoor, di mana speed dia adalah kurang sedikit. Dan kita boleh juga tukar optical flow mode untuk indoor. Okey, perlu saya terangkan dekat sini. Okey, untuk bacaan signal, kekuatan strength signal GPS, jika kita dapati bacaan kurang daripada 9, itu berbahaya untuk kita terbangkan drone ini. Drone ini memerlukan reading bacaan GPS 9 ke atas. 9 sehingga ke 20 atau ke 21, barulah dia mempunyai kekuatan yang kuat. Untuk gimbal calibration, kita kena calibrate juga gimbal ni setiap kali untuk terbangkan drone. Jika kita tak calibrate, gimbal tak akan smooth. Kita tak boleh menggunakan mode gesture mode. Drone ni ada gesture mode. Untuk calibrate gimbal, bila kita sudah buat calibration pairing antara GPS, remote transmitter dan drone, kita akan tekan button speed sebanyak 3 ke 5 saat. Kita tekan, barulah dia akan auto calibrate. Okey, bercakap berkenaan dengan kamera PTZ gimbal drone ni, cuba tengok. Dia ada kamera yang cantik. Gimbal 2 axis gimbal. Inilah function 2 axis gimbal. Okey, anda cuba tengok dia akan kekal tetap. Walaupun drone bergerak ke mana-mana saja, ke kiri ke kanan, apabila dipukul angin, dia akan kekal saja 2 axis. Tetapi dia taklah selembut, secantik gimbal 3 axis yang ada pada drone-drone yang lain.
Okey, bercakap berkenaan dengan slot SD card yang ada pada drone ni, yang ada pada di sini. Okey, anda cuma tengok dia semua boleh support sehingga 32 GB saja. Lebih daripada 32 GB drone ni tak support. Okey. Apabila kita terbangkan drone menggunakan remote transmitter saja, semua gambar footage akan terus direct pergi kepada memori SD card. Sambil kita terbangkan drone, okey, kita akan test bateri drone berapa lama boleh tahan. Daripada start take off sampailah habis bateri. Alright, anak-anak pun ready, saya pun ready. Kita akan buat review test drone battery endurance test. Kita akan hovering drone ini pada satu tempat sahaja. Ketinggian lebih kurang 10 meter daripada aras tanah. Kita akan tengok, kita akan test, akan run sampai bateri kering. Sampai bateri habis, dia akan buat automatic return home. Alright, anda bersedia semua? Bateri dalam keadaan penuh sekarang. Okey, drone ready, application ready, GoPro ready. Okey, saya pun dah ready. Kita akan membuat sikit jumpy mantra supaya macam regular, jumpy mantra untuk GPS calibration supaya drone ni akan terbang. Jumpy mantra macam biasa. Puh kiri, puh kanan, baru dia akan terbang naik. Alright. Gimbal pun dah smooth. Alright. Si gagak hitam dah ready. Okay, drone pun dah ready. GPS signal pun sudah ready. Okay, kita mula kiraan dari sekarang. Drone ini dibekalkan dan dijanakan oleh sebuah bateri yang berkapasiti 7.4 volt 2800 mAh. Nak tahu tak apa ada dalam bateri ni? Okey, cuba anda dengar semua bila saya goncang ada dengar bunyi kan? Di dalam bateri ini adalah Li polymer. Sejenis bateri Li polymer. Seperti yang anda tahu semua, bateri drone dan juga bateri-bateri gadget, RC toys dijana oleh bateri Li-ion pada teknologi yang lama Li-ion, dan sekarang ni kebanyakan bateri drone dijana oleh Li polymer bateri. Apa itu perbezaan antara Li-ion dan Li polymer? Okey, saya akan bagi video berkenaan bateri. Okey, cuba cek video dekat ruang ini. Anda boleh membeli bateri tambahan drone ini melalui online shopping platform seperti Shopee.com, Lazada.com dan juga Amazon. Harganya berbeza dari setiap penjual. Harga ini tidak termasuk cukai custom dan courier charge. Propeller blade juga ada dijual di sini. Di kawasan sini ada angin sedang datang. Cuba lihat pokok-pokok ni, angin tak adalah kuat sangat. Tapi bolehlah untuk menaikkan layang-layang. Okey, satu tips rakan-rakan, kalau kita nak tahu drone ni GPS dia adalah tepat, sensor dia adalah tepat atau tidak, kita cuba tolak badan drone tu daripada mana kita naikkan drone tu. Kita cuba tolak badan dia sedikit. Jika dia kembali ke tempat asal, bermakna GPS dia cukup baik. Tengok ya. Lihat dia datang balik ke tempat asalnya di mana ia take off tadi. Saya cuba tolak lagi sekali. Lihat, saya tak buat apa-apa, dia datang balik ke tempat asalnya.
Saya cuba pula tolak ke sana. Lihat, dia datang balik ke tempat asalnya. Ini adalah casing asal bateri SG906 Pro ZLRC SG906 Pro BIS, di mana saya dah unassemble bateri di dalamnya dengan membuka beberapa skru, dan saya dapati ini adalah bateri lipolymer di dalamnya, di mana terdapat dua sel bateri lipolymer rechargeable dan satu unit BMS circuit. Saya juga mendapat perkongsian daripada rakan sahabat saya, YouTuber Malaysia, Madi RJL Channel, berkenaan modifikasi bateri drone SG906 Pro ini ya. Anda boleh cek di channelnya Madi RJL. Saya akan sediakan links di dalam video di bawah ini berkenaan bagaimana rakan sahabat saya Madi RJL mengubah suai bateri drone SG906 Pro ini. Idea modifikasi bateri ini dikongsi oleh adik saya Iskandar. Modifikasi ini menggunakan bateri FPV Racing Drone yang lebih besar kapasitinya, penambahan wayar pada litar BMC untuk kemudahan mengecas yang amat pantas menggunakan balancer charger. Lihatlah, genius bukan orang Malaysia? Untuk pertanyaan boleh ke link Madi RJL Channel. Sudah 5 minit 20 saat. Sharing is caring. Sekarang adalah masa untuk battery tips. Pastikan bateri dalam keadaan penuh ya sebelum fly, kerana kandungan molekul kimia di dalam bateri tak stabil jika kita fly drone dalam keadaan bateri tidak full charge. Jangan tanggal atau masukkan bateri daripada perut drone semasa bateri dalam keadaan on. Elakkan fly drone dalam keadaan style tidak menentu. Ketumpatan udara dan suhu juga mempengaruhi penggunaan bateri. Lakukan penggiliran bateri jika anda ada lebih dari satu. Dengan cara ini, ia dapat mengurangkan haus dan lusuh bateri. Jika drone anda terkena percikan hujan atau jatuh ke dalam air, sekurang-kurangnya bateri masih boleh diselamatkan lagi. Jangan gunakan bateri tersebut, biarkan ia kering di tempat yang terbuka. Hanya gunakan charger yang original untuk bateri drones. Sehabis fly, jangan terus cas bateri, biarkan ia sejuk sedikit dahulu. Bertujuan untuk menyejukkan dan menstabilkan sel-sel kimia dalam bateri. Sentiasa pantau bateri anda ketika dicas. Jangan lakukan aktiviti mengecas berhampiran barangan mudah terbakar atau panas. Sentiasa membersihkan bateri dengan cara mengelap slot pin tembaga. Lap hanya menggunakan kain atau tisu ya. Elakkan menyimpan bateri dengan barangan yang lain, kerana ditakuti boleh mengakibatkan pecah atau spark jika bersentuhan dengan objek yang lain. Jangan pasang bateri pada slot drones jika tidak menggunakannya. Okey, sharing tips. Okey, kepada rakan-rakan. Okey, bila kita nak continue main drone lagi, apabila sesuatu bateri drone sudah habis, sekurang-kurangnya kita bagilah drone tu rehat 5 ke 10 minit. Sebab prosesornya panas. Semua komponen-komponen dalam litarnya panas. Sebab tu ventilation bawah ni direka, didesain pada setiap drone. Ketika drone tengah hovering ni, speed yang saya gunakan adalah 50% saja. Tak banyak speed yang saya gunakan. Dan sekarang hampir 8 minit lebih. Cara yang kedua untuk menerbangkan drone ini adalah hanya menggunakan smartphone. Application
dan smartphone. Lihat ni, saya tak pakai remote transmitter ya. Remote transmitter saya off-kan. Pertama, kita on-kan drone. Okey, kita dah on-kan drone. Kita on-kan telefon. Okey, untuk yang mana kawan-kawan yang belum tahu lagi bagaimana cara nak install interface application, sila rujuk balik video saya sebelum ni. Saya ada terangkan video unboxing berserta dengan application, interface application installation. Bagaimana, sangat mudah dan sangat senang. Bila dah install, dah scan, dah install, okey, kita pergi kepada setting. Kita akan pergi kepada connection. Kita akan scan Wi-Fi. Kita akan cari Wi-Fi. Okey, tengok dia akan auto scan. Bila kita dah pakai, dah selalu guna, dia akan auto scan. Okey, XL Pro. Ini adalah kod yang digunakan oleh drone ini. Dia ada nama ya, dia ada nama dan ada kod sendiri. Dah install, kita pergi kepada H-Fund Pro. Kita pilih H-Fund Pro. Kita akan pergi kepada calibrate. Kita akan calibrate. Sudah 9 minit lebih. Bateri indikator di belakangnya tinggal 2 bar saja lagi. Sudah 10 minit lebih. Angin agak kuat sekarang ni. Angin agak kuat. Saya berjaya. Okey, tengok remote off. Dan saya menerbangkan drone ni hanya menggunakan smartphone. Okey, tengok remote off. Okey, anda lihat semua ya, remote transmitter off, drone on. Saya akan menerbangkan drone ini. Saya akan fly drone ini hanya menggunakan interface application. Anda lihat ya. Anda lihat drone terbang, remote off, application on. Ya, saya tak buat apa-apa. Remote masih lagi off. Drone terbang. Jika kita terbangkan hanya menggunakan remote transmitter, okey, kita tidak dapat menggunakan function-function yang ada di dalam interface application. Contohnya mode follow me, mode gesture, kita tak dapat menggunakannya. Mode follow me, mode gesture hanya boleh kita gunakan melalui application smartphone. Application smartphone membolehkan kita menggunakan keistimewaan mode, gesture mode, follow me mode, circle mode. Seperti paparan muka aplikasi drone yang lain, H-Fund Pro ini tiada yang luar biasa. Halaman yang pertama, ia menunjukkan cara-cara bagaimana untuk install aplikasi ke smartphone anda menggunakan QR kod imbasan. Cuma pastikan smartphone anda menyokong Wi-Fi kod IEEE 802.11ac 5G WLAN band. Saya percaya anda semua ada handphone yang canggih-canggih ya, dan tak ada yang menggunakan Nokia 3310.
Okey, next page adalah antara muka paparan berkenaan butang-butang dan fungsinya. Juga tiada yang luar biasa. Bercakap berkenaan multi-lens feature, ia adalah paparan video pelbagai sudut. Anda boleh rekod video menggunakan kamera sensor yang ada pada bawah drone, kamera handphone anda depan dan belakang, selain daripada main kamera yang ada pada drone. Itu adalah luar biasa. Walau bagaimanapun, aplikasi ini tidak mempunyai fungsi untuk anda menyelaraskan kamera drone secara manual. Apa yang ada pada kamera drone, itulah yang anda dapat. Tiada penyelarasan ISO, shutter speed, exposure value. Okey, untuk tracking mode, saya rasa drone ini ada pincang tugas. Kadang-kadang ia buat apa yang saya suruh, kadang-kadang ia malas. Mungkin sensor infrared kameranya kurang baik ketika melakukan human tracking mode. Gesture mode pula adalah kelebihan di mana drone merekod video atau mengambil gambar hanya menggunakan isyarat tangan kita. MV interface pula membolehkan anda mengedit video maupun foto, seterusnya berkongsi ke media sosial dengan kadar segera. Halaman berikutnya adalah record. Halaman ini mencatat dan menyimpan segala aktiviti penerbangan drone. Halaman seterusnya adalah setting. Segala firmware upgrade dan version upgrade, developer akan beritahu di sini. Saya ingin memberitahu di sini sedikit ya, jika anda on stabilization, anda tidak dapat menggunakan MV feature. So my friend, itu saja yang saya dapat berkongsi berkenaan dengan H1 Pro ini untuk anda ya. Kerana ia mempunyai asas biasa dan tiada yang luar biasa. Okey, bateri dah warning. Bateri dah warning. Tapi masih belum return home lagi. Hampir-hampir 16 minit tapi bateri dah warning. Okay, tips bila bateri dalam keadaan lemah, drone tidak akan mendengar arahan. Bila kita suruh drone untuk melakukan mode-mode yang ada padanya, contohnya seperti mode surround flights, follow the application atau follow the transmitter ataupun waypoint, drone tidak akan melakukannya kerana drone ni dia intelligent. Dia ada intelligence built-in dalam mainboard, dalam prosesor. Bila bateri dalam keadaan lemah kurang daripada 2 bar, dia tidak akan melakukan apa sahaja yang ada pada mode. Dia akan, bila bateri dalam dah habis, dah tinggal 1, dia akan terus return to home. Timer saya menunjukkan 16 minit lebih. Dan dekat indikator sini, RX indicator menunjukkan bateri hanya tinggal berbekalkan 1 bar sahaja lagi. Dan warning amaran low battery sudah keluar. Tetapi drone masih belum buat return home lagi. Biasanya kebanyakan drone jika bateri sudah habis lebih kurang dalam 75% ke 80%, drone itu sendiri akan memberitahu prosesornya bahawa dia perlu pulang ke sarang. Dia perlu pulang berbekalkan bateri 1/4 yang ada lagi. Dia akan automatik pulang ke sarang sendiri. (17 minit). Di belakangnya ada 1 bar lagi bateri. Masih belum buat auto return home. Okey, itu dia. Drone sedang membuat auto return home. Hampir-hampir 18 minit dia telah membuat auto return home, di mana dia akan naik lebih kurang dalam 20 ke 30 meter safe mode. Dia akan
landing di tempat asalnya take off tadi. Anda nampak ya? Anda nampak ya? Anda nampak ya? Itu dia si gagak hitam sedang nak pulang, berusaha untuk pulang ke sarangnya. Dia kata, oh perut saya lapar, saya nak makanan lagi, saya tak puas bermain. Okey, itu dia 18 minit lebih, 18 minit 30 saat lebih kurang, 30 saat. Okey, bateri berkelip-kelip menandakan bateri dah habis. That's it, 18 minit lebih saya dapat. 18 minit lebih kurang 18 minit 30 saat. Jika anda tinggal di tempat yang berpenduduk padat, contohnya rumah pangsa, apartmen yang saling rapat-rapat, so elakkan daripada fly di kawasan-kawasan itu ya, sebab ia juga akan mengganggu wifi antara drone dan remote transmitter. Juga elakkan fly di kawasan zebra crossing, contohnya yang ada line hitam putih ataupun kuning hitam kerana ia juga akan mengganggu frekuensi remote transmitter dan juga drone. Juga elakkan fly drone ni di rumah jiran anda yang mempunyai anak dara cantik. That's it rakan-rakan, itu sahaja percubaan saya untuk video buat tadapan anda untuk kali ini. Video berkenaan dengan battery test dan interface application tutorial. Jika anda mempunyai sebarang pendapat dan idea berkenaan dengan battery test dan interface application tutorial tentang drone ini, sila komen di dalam ruangan video di bawah ini. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk kita sama-sama berkongsi info yang bermakna. Alright, okay rakan-rakan. Apa ni? Apa ni? Nah, ni lah untuk malam ni. Drone 3 rasa. Saya suruh pergi pasar, awak pergi beli drone. Alamak, macam ni tak adalah makan malam kali ni.